Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya MK Amin dari channel Pro Crypto Malaysia, perkongsian dari trader ke trader. Baiklah, kali ini saya nak kongsikan dengan korang semua cara bagaimana nak tarik Fibonacci retracement dengan cara yang agak unik. Okey, cara yang saya akan kongsikan ni agak berbeza berbanding kebanyakan trader lakukan. Okey, so jangan abaikan Fibonacci retracement ni adalah satu tools yang sangat power untuk anda dapatkan entry point dan level-level take profit. Okey, sebelum tu saya nak tanya, tahu tak apakah fungsi Fibo ni? Okey, kebanyakan platform sama ada MetaTrader, TradingView dan lain-lain, kebanyakannya memang akan sediakan tools ini, tools Fibo ni sebagai default. Okey, so rugi kalau kita tak gunakan dia. Okey, fungsi Fibo ni ada 5. Yang pertama untuk entry point, yang kedua untuk dapatkan level take profit, yang ketiga untuk dapatkan ataupun tentukan ending sesuatu trend, yang keempat untuk tentukan ending sesuatu retracement ataupun pullback, dan yang kelima untuk tentukan support dan resistance yang valid. Okey, so ada 5 ni ya. So jom kita tengok dekat chart. Saya akan bagi contoh macam mana nak tarik Fibo ni. Okey, ini saya buka TradingView, yang mana ini adalah chart untuk Bitcoin ataupun BTC. Okey, first bila buka chart je, apa yang perlu korang buat? Apa yang perlu korang buat ya? Yang pertama adalah tentukan ataupun perhatikan candle yang paling hujung dalam sesuatu pergerakan, sama ada pergerakan naik ataupun pergerakan menurun. Okey, ini saya tunjukkan contoh Okey, saya dah buka chart, jadi saya perhatikan mana candle yang paling hujung dalam sesuatu pergerakan. Ini pergerakan menaik, mana candle hujung dia. Okey, so saya nampak kat sini ada candle yang paling hujung untuk menaik ni. Jadi korang perlu tandakan menggunakan rectangle ni. Okey, ambil body atas, pergi ke body bawah, so B to B body to body. Kita pulang nak letak color apa. Okey, step yang seterusnya, tengok ke sebelah kiri, daripada candle yang kita tandakan ni, ada tak candle ataupun cari candle pertama, candle yang berlawanan arah. Maksudnya ini candle naik, so kita cari candle turun yang pertama di sebelah kiri. Ada tak candle turun? Ini candle turun warna merah ni kan. Sekejap saya besarkan ya. So kita akan nampak dekat sini. Ataupun nak lebih mudah, anda boleh tukar kepada line chart pun boleh juga. Contoh saya buat. So kita akan nampak dekat sini. Okey, tapi tak apa, saya tunjukkan dekat candle biasa je lah. So kita akan nampak dekat sini lah candle yang berlawanan arah So tandakan dekat body paling bawah dia. Okey, selepas kita tandakan, buat satu line ni, kita akan mudah nampak candle mana yang paling pertama yang break line ni. Break line ni. So kita nampak di sini ada candle yang pertama break line ni. So bila ada candle yang break line ni, kita dah boleh lukis Fibonacci retracement. Just ambil Fibonacci retracement dekat menu tools ni.
So point kan dekat body yang paling bawah, point kan dekat sini, ni point pertama, dan tarik pergi ke shadow paling atas untuk point kedua. So hasilnya kita akan dapat lihat level-level Fibo untuk entry dan untuk take profit. Okey, untuk level-level entry dan take profit. Okey, so dekat sebelah atas ni adalah level-level untuk entry point kita. Untuk entry ada 1, 2, 3, 4. Okey, level yang terakhir ni adalah level untuk kita buat stop loss. Okey, so katakanlah selepas break ni anda boleh buat terus pending order di setiap level Fibo entry point ni, termasuk zone yang kita tandakan pada awal tadi, zone warna biru ni ya. So ini pun boleh dijadikan sebagai tempat kita entry. So anda katalah anda entry dekat sini, dekat level ni dan level dalam zone biru ni. So mana entry anda yang trigger? Entry ni anda dapat ya, nampak dia ambil ni ya. So dia ambil dekat sini, terus dia pergi ke TP1. Ni TP1 kita. So ni TP1, saya colorkan warna kuning. Okey, so kita perhatikan ada tak candle yang break zone TP1 ni. Biasanya kalau ada break, dia nak bagi tahu dekat kita yang dia nak pergi ke TP2. So ternyata dia pergi ke TP2. Sama juga kita perhatikan ada tak candle yang break zone TP2. Ada. Oh, so bila dia kata ada break zone ni, dia kata dekat kita dia nak pergi ke TP3 pula lepas ni. So ternyata dia pergi ke TP yang ke-3. Alright, so biasanya TP3 ni ataupun level 423.6 ni adalah ending sesuatu trend ataupun pullback. Biasanya ending sesuatu cycle lah. Kalau cycle ini menurun, so ini adalah ending dia. Dia dah hit TP3, dia bagi tahu kat kita dah tamat dah penurunan dia untuk sementara waktu ni. So bila dah sampai sini, kita boleh cari peluang buy. Sama juga konsep dia macam sebelum ni. Bila menurun, kita cari candle paling hujung dalam penurunan ni. So ternyata ini adalah candle paling hujung. Kita boleh tandakan dia. Tak nak tanda pun boleh, nak tandakan pun boleh. So tandakan, saya buat ini warna biru untuk bezakan dia. So saya buat warna biru. Dia dah overlay dengan ni ya. Okey, tengok dekat sebelah kiri. Kalau kita tandakan ni adalah candle bear, cari candle bull di sebelah kiri. Okey, tengok sebelah kiri. Okey, jumpa candle bull sebelah kiri. Tandakan dia juga dengan satu line. So kita akan nampak candle pertama yang break candle atau line ni, yang line yang kita tandakan ni. So kita boleh tarik Fibonacci macam tadi juga. Caranya daripada body. Okey, kalau body dengan shadow ni dekat, kita boleh tarik dekat shadow untuk point pertama, dan tarik pergi ke point kedua, shadow paling bawah.
Okey, kita tengok bila dia break, kita boleh masuk entry dekat level, dekat zone biru ni yang kita tanda, ataupun level-level Fibo ada dalam ni juga level-level Fibo untuk entry. So katakanlah kita buat pending order untuk buy dia dekat sini, kita buat pending order. Alamak, tak ambil lah dekat sini kan, dia terus pergi ke TP2, tak ambil lah. So jangan risau, jangan delete anda punya pending order. Satu hari nanti dia akan datang. So dia datang kat sini, dia datang kat sini, anda still dapat juga TP2 ni, cuma lambat dengan cepat saja. Okey, so anda dapat dekat sini, so dapat. Sama juga konsep dia dekat sini. Biasanya ini pullback lah, ini pullback ya, cycle penurun dah tamat, dia datang sini. Sebenarnya ni pullback dia pergi ke 261.8 ni adalah pullback saja. Pullback ni maksudnya dia akan teruskan perjalanan. Tanda dia ada kat bawah ni, dia buat hidden divergence. Okey, dia buat hidden divergence dekat sini. So bila buat hidden divergence, maksudnya dia akan teruskan perjalanan ke bawah. Ni perjalanan ke bawah, dia naik sekejap sebagai pullback ataupun retrace sekejap, dia bagi tahu nanti nak sambung lagi perjalanan balik semula ke bawah ni. So kita dah hit TP2 kat sini kan. Sama juga konsep dia, kita tengok ada tak setup untuk kita tarik Fibo menurun dekat sini. Sama juga menaik, kita perhatikan candle paling last ataupun candle paling hujung ni, tandakan dia, buat satu zone. Okey, tengok sebelah kiri ada tak candle yang berlawanan arah yang pertama. Okey, kita jumpa dekat sini, tapi ini tak valid untuk kita tandakan sebagai untuk tarik Fibo nanti. Sebab apa? Sebab candle ni sama level dengan zone yang kita tandakan tadi. So kita pergi ke kiri lagi untuk cari candle yang seterusnya. So kita jumpa dekat sini So kita tandakan, sama je konsepnya macam tadi. Tandakan, oh sorry, buat satu line macam tadi. Okey, tengok sebelah kanan, mana candle pertama yang break line ni. So kita jumpa dekat sini. Macam biasa, tarik Fibo daripada body ataupun shadow. Kalau macam dekat ni, kita tarik dekat shadow je. Body dengan shadow ni dekat pendek je shadow dia, kita ambil dekat shadow. Tarik pergi ke shadow paling tinggi untuk point kedua. So kita dapat entry point, entry level, kita dapat take profit level So kat sini katakanlah ambil selepas dia break ni, selepas dia break, kita masuk pending order di setiap level-level entry point ni, termasuk zone yang kita tandakan. So kita masuk dekat sini, masuk dekat sini, masuk dekat sini dan sini. So sini ambil, sini pun ambil, sini pun ambil. Nampak ni, dia datang dia datang retest dia datang retest untuk ambil kita punya entry. Ambil entry. So kalau anda masuk dekat sini, tak ada floating pun dia terus pergi ke TP1. Dia pergi TP1. Okey, dia pergi ke TP2. TP2 macam tadi juga, dia break, dia akan cari TP3. So ternyata dia pergi ke TP3. TP3. Okey, simple je.
anda akan bila anda akan bila korang buat follow step ni, korang akan rasa tenang, sebab korang akan boleh elakkan floating yang besar. Kadang-kadang boleh zero floating. Okey, boleh zero floating. So kat sini kita dapat sampai level 3. Sampai level 3 ni ataupun TP3, tengok macam tadi juga. Sama, kita tengok, tandakan, perhatikan candle paling bawah yang turun. Candle paling bawah. Sekejap saya delete balik semua ni. Okey, perhatikan candle paling bawah, tandakan macam biasalah. Buat satu zone daripada body ke body bawah ni. So buat satu line, tengok sebelah kiri, cari candle yang berlawanan arah. Yang pertama kita jumpa dekat sini, tandakan dia. Okey, salah sikit. Tandakan dia, ni adalah candle pertama yang break. So kita boleh tarik Fibo. Kalau dekat kita boleh tarik dekat, body dengan shadow dekat, kita boleh tarik dekat shadow. Pergi ke shadow paling bawah. So kat sini kita dapat entry point, entry level untuk kita buat pending order. Selepas dia break ni, kita buat pending order. Sini dia ambil, sini dia ambil. Okey, tandakan. So dia ambil dekat sini. So ini adalah TP1 yang kita target, take profit pertama yang kita target. So biasakan ambil dekat TP1 dulu pun sudah cukup. Sebab apa? Kalau anda biasakan ambil dekat TP1, anda akan dapat banyak profit, banyak kali profit. Okey. So itu saja saya rasa perkongsian untuk kali ni. Oh, sebelum terlupa, saya nak tunjukkan yang video ini adalah sebahagian daripada modul yang saya ajar di website procrypto.my ni. Dia adalah modul yang ke-5 dalam Pro Technical Analysis, bab yang ke-7. So dekat website ni saya ada bagi ataupun saya tulis lebih detail step-step dia, termasuklah setting untuk level Fibo, macam mana tarik tadi, semua saya ada ceritakan dalam ni, termasuk contoh-contoh dia. Last kali saya ada bagi latihan untuk anda biasakan. Anda biasa. So kalau anda biasa, senang untuk anda buat analisis nanti. So daripada saya itu saja buat masa ini. InsyaAllah kita akan jumpa di video-video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.